Turut berada di atas pentas ialah maskot-maskot animasi dan pelakon-pelakon suara Upin dan Ipin diiringi Tuan Haji Burhan, pengarah Lexcopa Production, Sdn Berhad. Kemerdekaan yang diwarisi harus dipertahankan agar generasi kini dan akan datang terus mencapai kelangsungan kemakmuran Ibu Pertiwi. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta, merupakan kesinambungan anak bangsa menyatakan semangat kecintaan kepada negara. Seluruh anak watan tanpa ragu bersedia berganding bahu mempertahankan kedaulatan Ibu Pertiwi dari sebarang ancaman, bersedia bersatu hati dalam menangani sebarang musibah yang melanda. Balah setiap warga negara telah berikrar menumpahkan sepenuh tangan setia kepada Raja dan negara. Sesungguhnya kesetiaan ialah jiwa bangsa. Kesetiaan dari hati sanubari kepada Raja dan tanah air inilah yang menyatukan kita semua daripada pelbagai kaum menjadi satu bangsa yang mulia dan merdeka. Mendahului acara pembarisan dan pengarahan Hari Kemerdekaan ialah acara pusat latihan muzik tenteraran di bawah pimpinan Lieutenant Aziz Jaslim bin Abdullah dengan kekuatan anggota seramai 60 orang. Berikutnya ialah Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan St. John Kuala Lumpur, terdiri daripada 60 anggota dan diketuai oleh Drum Major Muhammad Fahriz Putra bin Effendi Ali. Pancaragam ini telah menempuh pelbagai kejayaan, antaranya Johan Pertandingan Pancaragam peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari tahun 2011 hingga 2013. Program latihan hikmat negara PLKN dari Camp PLKN Setia Ikhlas dan Camp PLKN Millennium. Berikutnya ialah kontijen penjawat awam yang didahului oleh Pancaragam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria Kuala Lumpur di bawah pimpinan Drum Major Muhammad Khairul Anam bin Muhammad Khairul dengan kekuatan pasukan Pancaragam seramai 57 anggota.
utusan tertinggi kerajaan dari setiap agensi yang diwakili. Kontingen ini memperlihatkan anggota penjawat awam sentiasa mendukung hasrat dan aspirasi kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan kepada rakyat berlandaskan pada 8 prinsip yang telah digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu berilmu, kepercayaan, budaya amalan kerja terbaik, sebanyak mencuatik, budaya menteraskan keberhasilan, budaya kreativiti dan inovasi, nilai tambah dan kompetensi serta perwafakatan kerja dalam meningkatkan keupayaan sektor awam. Menyusul di belakang kontingen perkhidmatan awam ialah Pancaragam Sekolah Peringkat Kebangsaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam dengan kekuatan anggota seramai 43 anggota. Pasukan Pancaragam ini diketuai oleh Drum Major Amir Aiman bin Ismail. Seterusnya ialah kontingen gabungan Persatuan Suri dan anggota wanita perkhidmatan awam Malaysia Wanita, Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Barat, Persatuan Keluarga Polis Rakyat dan Persatuan Ismi dan Pegawai Wanita Bomba dan Penyelamat Malaysia Karisma dengan kekuatan kontingen seramai 500 orang. Diketuai oleh Puan Afriza Hani binti Muhammad Sinon selaku Ketua Kontingen. Manakala penolong Ketua Kontingen terdiri daripada Puan Aida binti Muhammad dari Bakat, Puan Uziah binti Aaron dari Peket dan Puan Surina binti Syahri dari Karisma. Kontingen ini terdiri daripada suri-suri kepada pejabat awam lelaki dan anggota wanita perkhidmatan. Seterusnya mendahului kontingen ialah Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang diketuai oleh Drum Major Muhammad Farid Al-Amin bin Jasni dan 50 anggota Pancaragam. Menyusul di belakangnya ialah kontingen Malaysia Sejahtera yang diselaraskan oleh Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia melalui Akademi Seni Budaya Kewarisan Kebangsaan atau ASWARA. Kontingen ini menampilkan 3 segmen pembarisan, iaitu kepelbagaian budaya, perpaduan dan semangat wajah, segmen tali komunikasi dan segmen GLC. Pada tahun 2013, satu pelancongan telah menjana pendapatan negara sebanyak 65.44 bilion ringgit dan merupakan penyumbang ke-6 terbesar ekonomi negara dengan jumlah sumbangan sebanyak 51.5 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar. Malah Organisasi Pelancongan Sedunia UNWTO mengiktiraf Malaysia sebagai negara ke-11 yang paling kerap dilawati bagi tahun 2013. Sektor pelancongan juga menempa beberapa kejayaan seperti pengiktirafan 10 destinasi utama yang perlu dilawati dalam tahun 2014 oleh Lonely Planet. Dan kerajaan telah mensasarkan pendapatan sebanyak 75 bilion ringgit sempena dengan tahun melawan Malaysia 2014. Berikutnya ialah kepelbagaian budaya perpaduan dan semangat wajah memamerkan kesatuan dalam kepelbagaian. Kontingen yang menyaksikan pelibatan penyertaan dari warga Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan serta agensi-agensi di bawahnya diterajai oleh Akademi Seni Budaya dan Warisan dengan semangat kesukarelawan yang ditampilkan oleh AMOU dan Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur.
Berikut ialah pancaragam sekolah menengah jenis kebangsaan Puan Tua Kelang yang diketuai oleh Drum Major Ong Kuo Swat dan dihormati seramai 54 anggota. Segmen telekomunikasi menyaksikan penggabungan syarikat pemegang perkhidmatan telekomunikasi bersama negara di dalam satu kontinen. Terdiri daripada Telekom Malaysia atau TM, sektor Axiata, Digital Communication Serena Berhad dan Maxis. Setiap pemegang perkhidmatan telah memainkan peranan tersendiri bagi memastikan perkhidmatan komunikasi negara setanding dengan piawaian antarabangsa. Manakala segmen GLC, syarikat berkaitan kerajaan pula memaparkan semangat kesatuan syarikat dalam merancangkan pembangunan serta memperkasakan ekonomi negara. Sejak ditubuhkan, syarikat berkaitan kerajaan ini terus mara ke hadapan bagi memastikan kelangsungan pembangunan Felda bersasarkan untuk menjadi ekonomi powerhouse menjelang tahun 2020. Manakala Rizda terus memberikan tumpuan bagi kemajuan pekebun kecil melalui program pertanian. Tenaga Nasional Berhad terus memainkan peranan yang tersendiri sebagai syarikat pembekal tenaga menjadi antara syarikat peneraju dalam bidang tenaga di peringkat global. Seterusnya ialah kontingen ketenteraman awam dengan kekuatan selama 1,300 anggota terdiri daripada Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia dan Smart Team Majlis Keselamatan Negara. Pendahului kontingen ketenteraman awam adalah pancaragam Jabatan Penjara Malaysia diikuti dengan pembawa bendera Malaysia dan bendera Kementerian Dalam Negeri serta pembawa tujuh bendera jabatan dan agensi diikuti oleh pembarisan kontingen Jabatan Penjara Malaysia dengan keanggotaan keseluruhan seramai 200 anggota. Kontingen diketuai oleh penguasa penjara Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalik dengan motor pasukan merealisasi sistem keadilan jenayah di Malaysia. Jabatan Penjara Malaysia terus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Terusnya adalah pasukan daripada Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dengan kekuatan selama 200 anggota diketuai oleh Kapten Mazran bin Muhammad. Manakala moto pasukan ialah sedia, pantas, berintegriti. Menyusul di belakang ialah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan kekuatan seramai 200 anggota. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Firdaus Khan bin Anwar Khan. Manakala moto jabatan pula adalah cepat dan mesra. Mendahului pasukan Jabatan Kesukarelawan Malaysia atau RELA ialah pancaragam Jabatan Sukarelawan Malaysia terdiri daripada 50 anggota diketuai oleh Drum Major Abdul Rahman bin Abdul Rahim. Menyusul di belakang pasukan pancaragam ialah pasukan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dengan moto pasukan setia berbakti dengan kekuatan 200 anggota diketuai oleh penolong Ketua Jenayah RELA Amirul Ikhwan bin Ahmad Syukri. Seterusnya adalah pasukan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan kekuatan anggota selama 200 orang diketuai oleh Penguasa Kastam Man Hadi bin Hamid. Manakala moto pasukan ialah berkhidmat mensejahterakan rakyat. Seterusnya adalah pasukan daripada Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan seramai 200 anggota diketuai oleh Pegawai Imigresen Tanah Encik Muhammad Reza bin Yusof. Manakala moto pasukan ialah perkhidmatan berkualiti dan berintegriti. Menyusul di belakangnya ialah pasukan pencari dan penyelamat khas Malaysia atau Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team SMART dengan kekuatan selama 100 anggota. Pasukan ini diketuai oleh DSP Peter bin Johnny. Manakala moto pasukan ialah Saving Life Going Beyond the Rubble. Melewati pentas
Kelang Selangor. Kontingen ini dianggotai selama 50 anggota dan diketuai oleh Drum Major Syed Amir Irfan bin Syed Kamarudin. Dan berikutnya ialah kontingen teknik yang terdiri daripada 536 anggota, terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dari berbagai skim perkhidmatan dan disokong oleh Sektor Ambulans dan Kesatuan Bidang Sabit Merah. Kontingen ini diketuai oleh Dr. Syarfuddin bin Taufik. Perkhidmatan kesihatan yang disediakan serta rakyat negara tetap setia mengamalkan budaya kerja yang tulus dan ikhlas dengan slogan kami sedia membantu tanpa mengira masa. Berbagai penambahbaikan perkhidmatan telah dilaksanakan, antaranya Klinik 1 Malaysia, Klinik Gerak 1 Malaysia, Pusat Bersalin Berisiko Rendah dan Pusat Katarak 1 Malaysia, penghantaran ubat melalui pos dan ubat paru-lalu serta transformasi kesihatan melalui komuniti seperti kopi dan Kospen. Perkhidmatan kesihatan di Malaysia telah mendapat pengiktirafan yang boleh dibanggakan, iaitu Menduduki tangga ke-18 dunia pada tahun 2013 oleh Bloomberg.com serta pengiktirafan oleh United Nations dalam usaha memerangi penyakit malaria pada tahun 2013. Diberi kehormatan dan hadirin yang berhormat sekalian, berikut ialah kontingen keselamatan negara melibatkan penyertaan pasukan agensi penguasaan maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Kontingen ini memperlihatkan perbarisan perarakan pasukan keselamatan negara. Sesungguhnya dasar dan pengorbanan pasukan keselamatan dalam memastikan anak bangsa hidup aman dan harmoni tidak perlu dipertikaikan. Selanjutnya kontingen agensi penguasaan maritim Malaysia (SDMM) dalam acara KPMM yang mengenai selama 51 anggota di bawah pimpinan Bintang Kanan Maritim Abdullah bin Ibrahim. Menyusul di belakangnya ialah kontingen agensi penguasaan maritim Malaysia dengan penyertaan 357 anggota, terdiri daripada 26 pegawai penguasa wanita dan 321 pegawai penguasa lelaki di bawah pimpinan Komander Maritim Engku Suhaimi bin Cik Engku Dai. APMM bertanggungjawab menguatkuasakan mana-mana undang-undang persekutuan yang terpakai di zon maritim Malaysia meliputi kawasan zon ekonomi eksklusif sejauh 240 nautika dari pantai untuk melaksanakan fungsi mencari dan menyelamat, kawal keselamatan perairan dan memberi perkhidmatan sokongan di zon maritim kepada agensi lain yang memerlukan. Dengan darah semangat wira yang mengalir, engkau sahut semboyan perang itu. Dan bersama tiupan nafiri yang sayu bergema, engkau menapak gagah bersama keyakinan jitu tanpa sedikit pun ada rasa gentar. Teruskanlah langkahmu wiraku, kuburkan semua musuh-musuhmu, musuh yang cuba mencipta onar, juga yang cuba membunuh keamanan yang telah lama kita miliki, dan tunjukkan kepada mereka negara ini negara berdaulat. Meneruskan acara, tetamu kehormat dan hadirin sekalian akan dipersembahkan dengan persembahan gayung perang War Chant oleh pasukan Elite 69 Komando, terdiri daripada 53 pegawai dan anggota dan diketuai oleh Inspektor Mazrul, bersedia menapi sebarang ancaman demi mempertahankan Ibu Pertiwi tercinta. Pasukan ini turut terlibat mempertahankan kedaulatan negara dalam Ops Daulat Lahad Datu.
Yuk kasih bantu. Menang! Bergerak kiri! Kiri! Tarik! Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta, membuktikan bahawa polis Diraja Malaysia telah berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan rakyat di samping mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni. Sejajar dengan penubuhan pasukan polis Diraja Malaysia selama 206 tahun mencerminkan kematangan pasukan dalam menjalankan tugas menjaga keselamatan negara dan ketenteraman negara di bandar dan luar bandar, termasuk pulau dan pesisiran pantai. Lintas hormat Kontijen Polis Diraja Malaysia diketuai oleh Superintendent Syaril bin Haji Daud, manakala pembawa bendera PDRM dan bendera Malaysia dibawa oleh dua pegawai berpangkat ASP, iaitu ASP Muhammad Khairuddin Jamaluddin dan ASP Muhammad Fadil Habibie Ahad. Mendahului pasukan kontingen pasukan Diraja Malaysia ialah masyarakat pusat PDRM pimpinan Superintendent Rosli bin Muhammad Omar dengan kekuatan 80 anggota pelbagai pangkat. Kontijen pertama memaparkan pegawai dan anggota PDRM berpakaian kerja atau working dress terdiri daripada cawangan tugas am, unit polis Mancung dan unit polis trafik. Unit-unit ini bertanggungjawab untuk memelihara keamanan seperti melaksanakan ronda cegah jenayah, beat dan patrol, menyalurkan maklumat serta mengawal keselamatan pelancong dan orang ramai serta mengatur dan mengawal lalu lintas bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Seterusnya ialah masyarakat PDRM yang diketuai oleh ASP Haji Rahmatullah Khan bin Haji Muhammad Hanifah dengan kekuatan 50 anggota. Kumpulan kedua karangan memaparkan pegawai dan anggota PDRM yang memakai pakaian operasi semasa melaksanakan tugas atau gerakan. Di antara unit-unit tersebut termasuklah tugas am pasukan gerakan meri, pasukan gerakan am dan pasukan keamanan persekutuan. Kontijen ini diketuai oleh Superintendent Muhammad Fajri bin Ali. Pasukan gerakan A atau penduduk di pasukan polis Sultan telah menjalankan tugas kawalan dan rondaan keselamatan di seluruh kota, pesisiran pantai dan pulau-pulau. Pasukan ini turut terlibat dalam dakwah Ahad Gatu. Turut dipaparkan dalam pasukan gerakan AM yang dibuka pada tahun 1956. Pasukan ini mahir dalam menjejakkan musuh melalui daya rasa, penjejakan dan ikar hidup dan penyamaran. Berikutnya ialah pengarahkan 24 ekor unit anjing K9 dari Jabatan Siasatan Jenayah PDRM diketuai oleh Inspektor Mavrin anak kepada William Nanggar. Kontijen seterusnya adalah perarakan sebanyak 30 ekor kuda dari unit berkuda Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Inspektor Nur Azam Shah bin Syarani.
dari unit berkenderaan PDRM yang memaparkan aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh PDRM dari tahun 1950 hingga kini. Keseluruhan aset kenderaan PDRM telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Logistik. Perarakan aset PDRM pada pagi ini melibatkan sebanyak 84 aset kenderaan dan 122 pegawai dan anggota terlibat dengan perarakan aset PDRM pada tahun ini. Didahului oleh kontingen bermotosikal berkuasa tinggi yang digunakan oleh PDRM bagi tugas-tugas cawangan trafik di bawah jabatan KDNKA bagi mengawal lalu lintas kenderaan pengiring, orang-orang kenamaan, rodaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penugasan trafik. Detachment aset kenderaan ini diketuai oleh DSP Syahri bin Syahri. Seterusnya Kawasaki Ninja 250R unit rondaan bermotosikal telah dirasmikan penubuhannya pada 19 Disember 2012 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dengan jumlah motosikal 1,000 buah telah diterima dan telah diagihkan kepada 8 kontingen iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Perak, Kedah, Sabah dan Sarawak. Pada 30 Mac 2013, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan penambahan 1,000 buah motosikal lagi untuk URB. Kini URB diletakkan di bawah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Tugas utama menjalankan rondaan di kawasan perumahan, kompleks perniagaan, tempat pelancongan, kawasan sekolah dan kawasan awam dalam usaha mencegah jenayah dan mendekatkan polis bersama komuniti. Berikutnya ialah Proton Inspira 1.8. Kereta peronda polis atau MPV Mobile Patrol Vehicle ini digunakan sebagai kenderaan peronda MPV di seluruh kontingen sebagai barisan hadapan dalam mencegah jenayah serta membantu mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Ia disusuli dengan Mitsubishi Lancer 2.0. Kenderaan ini digunakan oleh cawangan trafik sebagai peronda lebuh raya HNPV bagi penugasan kawal lalu lintas dan memastikan keselamatan pengguna-pengguna di lebuh raya. Dan di belakangnya ialah Mitsubishi Evo 10 atau lebih dikenali sebagai Highway Eagle. Kereta peronda ini bertindak dalam pencegahan dan pembentasan jenayah dan bertindak sebagai strike force dan first responder terhadap mana-mana kejadian jenayah. Disusuli kenderaan Isuzu D-Max 2.5. Kenderaan ini adalah kenderaan terbaru bagi kegunaan PDRM untuk pengawasan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom dikurang daripada insiden pencerobohan di lahan datu. Berikutnya ialah Nissan Navara 2.5L yang digunakan sebagai kenderaan beroda pacuan 4 roda. Kebanyakannya digunakan di Sabah, Sarawak dan sebahagian di Semenanjung Malaysia, terutama sekali di kawasan pedalaman dan yang mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit. Seterusnya kenderaan Toyota Hilux 2.5. Kenderaan ini digunakan oleh unit forensik Jabatan Siasatan Jenayah PDRM bagi membawa peralatan khas forensik dalam menjalankan siasatan dan pemeriksaan di tempat kejadian. Kereta Hilux 2.5 unit K9 digunakan oleh unit anjing pengesan K9 Jabatan Siasatan Jenayah PDRM untuk membawa anjing-anjing pengesan ke tempat kejadian bagi kesan jenayah, dadah mayat dan juga tugas-tugas siasatan. Kenderaan Mercedes-Benz 416 CDI Sprinter. Kenderaan ini digunakan oleh unit pemusnahan bom cawangan persenjataan PDRM bagi membawa peralatan-peralatan khas dan robot dalam operasi mengesan bahan letupan serta memusnahkan bom. Berikut ialah Balai Polis Bergerak Jenis Van Nexus dan Balai Polis Bergerak Jenis Nissan MU41 minibus. Ianya merupakan sebuah pejabat muda alih yang memberikan perkhidmatan kepada orang ramai untuk membuat aduan atau meminta bantuan. Ditempatkan di lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah serta ditempatkan di kawasan atau di majlis-majlis keramaian bagi memudahkan urusan bantuan oleh PDRM. Seterusnya ialah bas pameran PDRM. Bas pameran ini telah dilancarkan secara rasmi pada 16 Disember 2013
oleh Ketua Polis Negara bertujuan menjalankan kempen secara bergerak untuk mendidik dan memberi penerangan kepada masyarakat berkaitan pencegahan jenayah, pameran kerjaya polis dan mempromosi program-program NKRA dan yang dijalankan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Berikutnya ialah Mercedes Unimog 1250L dan Highcom Adalah 2. Kenderaan jenis ini digunakan oleh unit pencegah rusuhan atau PORU, pasukan gerakan PJA sebagai command vehicle bagi membantu petugasan. FRU bagi petugasan pencegah rusuhan, mengawal keselamatan dan ketentraman awam. Kenderaan ini sesuai digunakan dalam apapun keadaan